Okay, Assalamualaikum and good morning class. Morning class. Waalaikumsalam cikgu. Good morning. Good morning, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Okay, selamat pagi. Okay, so seperti yang kamu tahu minggu ni adalah minggu terakhir cikgu mengajar kamu semua. So minggu depan kamu semua akan diajar semula oleh Cikgu Razmi. Okay? Minggu lepas kita dah belajar berkaitan kenapa semua? Kenapa tidak? Okay, so minggu lepas kita dah belajar berkaitan structure and function of flower. Okay, kita dah tengok part-part. Okay, part-part dalam bahagian-bahagian dalam bunga. Okay, apa yang ada dalam bunga, apa fungsi setiap bahagian kan, kita dah belajar stamen lah, kita dah belajar pistil lah, anther lah, filament lah, semua kan. So hari ni kita nak sambung kita punya lesson. Okay, kita nak sambung kita punya lesson. Tapi cikgu nak tunjuk kamu satu video dulu. Sekejap Okay. Sebentar. Nampak tak kelas? Nampak cikgu? Nampak, Cikgu. Okay. Tengok Dia tak ada sound pula video ni. Tengok je. Perhatikan lebah-lebah tu. Okay. Cuba tengok apa yang melekat dekat lebah tu dekat B tu. Dekat badan dia, apa yang melekat kat B tu? Perasan tak ada benda yang melekat dekat B kan? Benda apa ni? Nectar grain. Apa dia? Pollen? Pollen grain. Yes. Apa yang melekat dekat B ni adalah pollen grain. Nampak putih-putih kat badan dia kan? So apa tujuan B ni datang dekat bunga? Apa tujuan, kenapa B tu datang dekat bunga? Kenapa datang kat bunga? Sebab apa kelas? Nak ambil madu. Nak ambil madu. Lepas dia ambil madu dia pergi dekat mana pula? Kan dia ambil madu dia bukan ambil madu dekat satu bunga je kan? Dia mesti ambil madu dekat beberapa bunga kan? So daripada satu bunga, dia akan pergi ke satu bunga yang lain. Lepas tu kamu perasan kan? Contoh dia pergi dekat bunga ni kan, lepas tu badan dia penuh dengan pollen grain. Lepas tu dia akan pergi dekat bunga yang lain pula dengan badan yang macam ni. Okay, dengan badan yang penuh dengan pollen grain ni, dia akan pergi dekat bunga yang lain pula. Okay. So kamu agak-agak lah kita nak belajar apa hari ni? Agak-agak nak belajar apa Pollination. Right, so hari ni kita nak belajar pollination. Okay, kita nak tengok macam mana
macam mana pollen grain ni, okey, pollen grain ni dibawa, okey, daripada satu pokok ke pokok yang lain. Dia melalui apa? Okey, melalui apa? So pollen grain ni siapa yang produce dia? Apa yang produce dia? Apa yang produce pollen grain? Kita dah belajar minggu lepas. Male Apa yang flower. Male flower. bahagian mana yang produce pollen grain? Stem. Enter. Enter. Okay, Okay, bang. Betul. Kan kita ada male reproductive organ iaitu stamen. Dalam stamen tu kan ada enter dengan filament. Ingat lagi? Stamen terdiri daripada enter dengan filament. Kan, tapi enter tu yang produce pollen grain. Ingat lagi tak? Ingat. Baru ingat cikgu. Baru ingat. Okay, so hari ni kita nak belajar berkaitan pollination. Kita nak tengok macam mana pollen grain ni dibawa daripada satu bunga ke bunga yang lain. Dia pollen grain ni boleh bergerak sendiri ke? So dia ada orang yang tolong bawa dia. Okay, ada bantuan lah, okay. Dia akan dibantu. Alright. So kita nak tengok hari ni berkaitan. Okay, so untuk hari ni objektif yang kamu perlu capai untuk hari ini ialah justify the pollination process. Okay, justify the pollination process. Satu je. Okay, so kita tengok apa itu pollination. What is pollination? So the pollination is the process of transferring matched pollen grain from anther, from anther to stigma. To stigma. Okay, macam tadi cikgu cakap, anther tu yang produce pollen grain kan? Okay, anther yang produce pollen grain. So mesti dia akan bermula daripada anther, akan bawa ke stigma. Stigma ni bahagian mana ni kelas? Stigma ni bahagian mana? Dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah. So dia dalam female reproductive organ kan? Female reproductive organ. Female reproductive organ kan ada ialah pistil. Tapi pistil tu ada stigma. Apa lagi? Style dengan ovary. Okay. So dia akan bawa pollen grain daripada anther. Pollination ni adalah proses di mana pollen grain ni, okay, pemindahan pollen grain daripada anther kepada stigma. Okay, pemindahan, transferring matched pollen grain from anther to stigma. Ni kan anther kan? Kan, sekejap, tunjuk. Ni kan anther. Allah, pelik sangat ni. Okay, anther kan panjang macam ni kan. Dalam anther ni kan ada pollen grain kan. So, from anther to stigma. Stigma kan macam ni. Ingat lagi tak? So, the ovary. Okay, ni stigma, ni style, ni ovary. So, dia akan bawa daripada anther to stigma. Okay, itu adalah proses pollination. Kenapa dia bawa pollen grain tu kepada stigma? Kenapa pollen grain tu dibawa daripada anther kepada stigma? Sebab nanti akan berlakunya proses fertilization dalam ovary. Okay, akan berlakunya proses fertilization dalam ovary. Nak produce new flower lah. Okay, nak produce new flower tu tujuan dia pollination ni. Kita nak produce new flower. Pollination dalam bahasa Melayu kita panggil pendebungaan. Okay, kita nak produce new flower sebab tu berlakunya proses pollination. Okay. Okay, so the matched anther will burst and spread the pollen grain. Okay. So anther ni dia akan matang, selepas dia matang dia akan burst, dia akan pecah. Bila dia pecah, barulah kamu akan nampak
bila dia pecah kamu akan nampak bila insek datang dekat bunga tu kan. So pollen grain tu dia akan melekat dekat badan insek tu. Okay. Okay. Then some pollen grains might fall on soil. Okay. And some are brought by pollinating agent to the stigma of a flower. So kita akan belajar berkaitan pollinating agent kejap lagi, okay? Alright. Dia kata pollen grain ni ada yang akan jatuh dekat tanah. Okay, ada yang akan jatuh dekat tanah dan ada juga yang akan dibawa. Okay, akan dibawa oleh pollinating agent daripada anther kepada stigma. Okay. So pollination is divided into two. Okay, pollination is divided into two. First one is self-pollination. Second one is cross-pollination. Ada dua jenis pollination, two types of pollination. Self-pollination, satu lagi adalah cross-pollination. Ingat ada dua jenis, self-pollination, satu lagi ialah cross-pollination. Okay. So kita tengok dulu self-pollination. Apa benda self-pollination ni? Okay, maksudnya adalah self-pollination ni adalah proses pollination tu berlaku pada pokok yang sama. Berlaku pada pokok yang sama. Pokok yang sama. Okay, self-pollination ni di mana proses pollination tu berlaku pada pokok yang sama. Dalam satu pokok ni berlakunya proses pollination. Okay. Di mana self-pollination ni kita ada dua keadaan. Okay, kita ada dua keadaan. Okay. Satu keadaan di mana, okay, satu keadaan di mana pollen grain are transferred. Okay, pollen grain are transferred to the stigma of another flower on the same plant. Okay, pollen grain are transferred to the stigma of another flower on the same plant. Okay, macam ni. Dalam satu pokok bunga ni, ada banyak bunga kan? Okay, ada banyak bunga. So, dalam satu pokok bunga, dalam satu pokok ni ada banyak bunga. So, untuk self-pollination ni, keadaan pertama, dia boleh berlaku antara bunga ni dengan bunga yang ini. Okay, bunga yang berbeza dalam satu pokok yang sama. Okay, dalam satu pokok yang sama, dia boleh berlaku dalam bunga yang berbeza. Faham tak? Okay. Satu lagi keadaan, pollen grain are transferred to the stigma of the same flower. Okay, satu lagi keadaan di mana pollen grain ni dipindahkan kepada stigma tapi dalam bunga yang sama. Okay, dalam satu bunga yang sama. Okay, dengar. Dalam bunga, dia ada anther, dia ada male kan? Male reproductive organ, iaitu filamen dengan anther, dan dia juga ada female reproductive organ. Female reproductive organ yang stigma, style dengan ovary itulah. Stigma, style dengan ovary tu. Stigma, style dengan ovary. So, dia boleh berlaku dalam bunga yang sama. Okay, bunga yang sama. So, ingat untuk self-pollination, dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Okay, first thing kamu kena ingat untuk self-pollination ni berlaku pada pokok yang sama. Okay, satu pokok yang sama. Tapi dia ada dua keadaan. Okay, ada dua keadaan di mana, okay, first one, pollen grain are transferred to the stigma of another flower on the same plant. Dalam satu pokok mesti ada banyak bunga. Okay, dalam satu pokok mesti ada banyak bunga kan. So dia boleh berlaku antara bunga-bunga tu. Okay, antara bunga-bunga. Dia boleh berlaku antara bunga ni dengan bunga ni. Okay, antara bunga ni dengan bunga ni. Ataupun antara, satu lagi keadaan, antara satu bunga sahaja. Dalam satu bunga sahaja dia boleh berlakunya pollination. Boleh faham tak kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Yang lain faham tak? Faham cikgu.
Aman. Okay, insyaAllah. Okay. Kita teruskan dengan cross pollination. Okay. Tadi kita dah tengok self pollination di mana proses pollination tu, okay, proses pemindahan pollen grain daripada anther kepada stigma tu berlaku dalam pokok yang sama. Okay, dalam pokok yang sama. Tetapi untuk cross pollination, okay, proses pollination ni berlaku pada pokok yang berbeza. Nama pun cross, okay. So berlaku dalam pokok yang berbeza, berlaku pada pokok yang berbeza. Okay, nampak tak? Kita cakap kat sini kan. Pollen grains are transferred to the stigma of another flower on a different plant of the same species. Tapi dia kena mestilah spesies yang sama. Okey, mestilah spesies yang sama. Contohnya kan, ni pokok A, ni pokok B. Tapi dua-dua ni adalah pokok bunga raya. Okey, dua-dua ni adalah hibiscus. Okey, dua-dua ni adalah hibiscus. Okay, so ni hibiscus A, ni hibiscus B. So dia spesies yang sama kan? Pokok bunga raya spesies yang sama. So cross pollination ni berlaku antara pokok yang berbeza. Okey, antara pokok A dengan pokok B. Okey, dia berlaku pada pokok yang berbeza. Boleh faham tak yang cross pollination? Boleh cikgu. Okay. Cikgu ulang Tadi cikgu ulang. Okay, tadi self pollination berlaku pada pokok yang sama. Okay, berlaku pada pokok yang sama. Dia ada dua keadaan. Okay, ada dua keadaan. Satu, dia boleh berlaku dalam antara bunga dengan bunga dalam pokok yang sama. Okay, antara bunga dengan bunga dalam pokok yang sama. Ataupun dia boleh berlaku dalam satu bunga sahaja. Dalam satu bunga sahaja. Itu untuk self pollination. Kalau untuk cross pollination ni berlaku pada pokok yang berbeza. Okey, berlaku pada pokok yang berbeza tapi dia kena spesies yang sama. Okey, different plant of the same species. Okey, kalau pokok bunga raya, pokok bunga raya. Kalau pokok bunga ros, pokok bunga ros. Okey, tapi berbeza pokok lah. Dia berbeza pokok tapi spesies yang sama. Okey, berbeza pokok tapi spesies yang sama. So dia boleh berlaku lah antara bunga ni dengan bunga ni, antara bunga ni dengan bunga ni. Ikutlah nak berlaku dekat mana. Okey. So proses pollination tu boleh berlaku. Okey. Okey kelas, jelas? Jelas cikgu. Jelas, okey. Okey, kita teruskan dengan pollinating agent. So tadi kan cikgu dah cakap berkenaan pollinating agent kan? So apa benda pollinating agent? How do pollen grains from a plant get transferred from the anther to the stigma of the flower? Okay. So macam mana pollen grain, okay, pollen grain daripada satu pokok, okay, daripada satu pokok dipindahkan kepada pokok yang lain. Macam mana pollen grain daripada satu pokok dipindahkan kepada pokok yang lain. So dia menggunakan pollinating agent. Macam tadi kan kita dah tengok, dia boleh juga jatuh kat pollen grain ni boleh juga jatuh dekat tanah, tapi dia juga boleh dibantu oleh pollinating agent. Okey, kalau pollen grain tu jatuh dekat tanah, kan, bila pollen grain tu jatuh dekat tanah, so tak apalah, tak payahlah kita nak nanti dia akan tumbuh sendirilah pokok tu. Tapi kalau tapi selain daripada cara tu, dia juga boleh melalui pollinating agent. So apa benda pollinating agent ni? Okey, pollinating agent terdiri daripada Okay, so pollinating agent terdiri daripada wind,
animals, and insects. Okay, when animal and insects are pollinating agents that help in the transferring process. So macam tadi kan kita tengok dalam video tadi. Okay, dalam video tadi bee. Okay, bee tu sebagai pollinating agent sebab dia akan bawa pollen grain daripada enter kan, pollen grain yang diproduce pula, pollen grain daripada enter kepada stigma. Kan tadi kita tengok dalam dekat badan bee tu penuh dengan pollen grain kan, so dia adalah pollinating agent. Okay, so pollinating agent ni terdiri daripada wing, animals and insect. Okay, so animals contoh dia bird. Okay, contoh dia bird. Kalau insect ni contoh dia bee. Contoh dia kumbang. Contoh dia kumbang. Okay, so pollinating agent ni kamu ingat pollinating agent ni dia akan membantu untuk memindahkan pollen grain, okay, untuk memindahkan pollen grain daripada enter kepada stigma. Okay, daripada enter kepada stigma. Okay kelas. Okay, cikgu laju tak? Tak cikgu. Kelas, okay ke ni? Okay. Okay, kita tengok. The characteristic of the flower that determine its pollinating agent. Okay, tadi cikgu cakap contoh pollinating agent adalah wing, animal dengan insect kan. So sekarang ni kita tengok dulu untuk animal dengan insect. Okay, macam mana pollination tu, macam mana proses pollination tu berlaku melalui animal and insect. Okay, macam mana proses pollination berlaku melalui animals and insect. Okay, so tengok sini. Pollen grain usually stick on the beak or body of the animals. Okay, dia akan selalu melekat. Pollen grain dia akan selalu melekat dekat badan animal lah. Okay, so when an insect lands on a flower to suck its nectar, pollen grains will stick to its furring, feet and body. Okay, macam kamu tengok dalam video tadi. Okay, tadi tu bee. Bee tu sejenis insect. So, bila dia datang dekat bunga untuk sedut nektar, okay, untuk sedut dia punya madu, so pollen grain akan melekat dekat dia punya badan, dekat dia punya kaki. Okay, so apa function nektar? Nektar ni untuk attract pollinating agent lah. Okay, untuk attract pollinating agent. Okay, to attract pollinating agent. Itu adalah function nektar dalam bunga. Function nektar dalam bunga. Okay, so kita tengok the characteristic of animal pollinated and insect pollinated flower. Kita tengok ciri-ciri bunga, okay, ciri-ciri bunga yang macam mana cakap ciri-ciri bunga di mana proses pendebungaan tu, di mana proses pollination tu berlaku oleh haiwan dan juga oleh animals dan juga insect. Okay, animal pollinated and insect pollinated flowers. Kita tengok ciri-ciri bunga. Okay, ciri-ciri bunga yang di mana proses pollination tu dilakukan oleh insect dengan animal. Okay, macam mana ciri dia? Okay, bunga tu mestilah have big and colourful petals. Okay, have big and colourful petals. Sekejap. Okay, so bunga tu mestilah besar dan ada dia punya kelopak tu berwarna-warna lah, colourful petals.
Okay, sebab apa dia punya petals tu colourful? Sebab dia nak attract lah, dia nak attract insect. Okay, dia nak attract insect. Sebab tu dia berwarna-warni kan. Ada bunga yang warna merah, ada bunga yang warna pink. Okay. Tu ciri-ciri yang pertama. Okay, have big and colourful petals. Okay, yang kedua, have nectar and smell nice. Okay, bunga tu mestilah ada madu. Okay, kalau tak ada madu macam mana insect nak datang kan? Okay, bunga tu mestilah ada madu dan bau dia pun mestilah wangi. Kalau pokok tu bau dia busuk, okay, kalau pokok tu okay, kalau pokok tu bau dia busuk, okay, insect takkan datang dekat dia. Okay, sebab tu ciri-ciri pokok ciri-ciri pokok di mana proses pollination tu berlaku melalui animals and insect, okay, mestilah ada nektar dan bau dia wangi. Okay, barulah insect akan datang dekat dia. Okay, next, third one. Produce rough and sticky pollen grain. Rough and sticky pollen grain. Pollen grain tu melekit-lekit. Okay, dia melekit-lekit. Sebab apa dia melekit-lekit? Sebab nanti dia akan melekat pada badan insect ataupun animals. Okay, so kamu kena ingat. Okay, pollen grain, okay, untuk animal dengan insect. Okay, untuk animal dengan insect, pollen grain akan melekat pada badan, okay, pada kaki dan juga pada badan pollen grain tu. Okay, so ciri-ciri bunga, okay, ciri-ciri bunga animal pollinated and insect pollinated flowers. Ciri-ciri bunga dia adalah, first one mestilah ada have big and colourful petals, mestilah besar dan dia mestilah berwarna-warni lah, okay, bunga tu. Yang kedua, have nectar and smell nice. Okay, dia mestilah ada madu dan mestilah bau dia wangi. Okay, yang ketiga, produce rough and sticky pollen grain. Okay, dia punya pollen grain tu mestilah sticky. Okay, sebab apa dia kena sticky? Supaya nanti bolehlah senang dia nak melekat pada badan insect ataupun animals. Okay, contoh examples of animal pollinated flowers and insect pollinated flowers. Contoh dia macam durian, rambutan, papaya, hibiscus, sunflower and rose. Ni adalah antara contoh pokok lah. Okay, yang pollination tu berlaku oleh animal and insect. Okay, boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Okay, teruskan dengan wind. Okay, tadi kita dah tengok animal dengan insect. Okay, kita dah tengok animal dengan insect kan? So sekarang ni kita tengok pula untuk wind. Okay, kita pun tengok pula untuk wind. Okay, macam mana pollen grain tu disebarkan oleh wind? Okay, macam mana pollen grain tu disebarkan oleh wind? Okay, so, light pollen grains are blown by the wind. Okay, by the wind and reach the stigma of another flower. Okay, so pollen grain yang disebarkan oleh angin ni mestilah ringan. Okay, kalau dia tak ringan, macam mana dia nak disebarkan oleh angin kan? So pollen grain tu mestilah light. Okay, so kita tengok karakteristik of flower. Ciri-ciri bunga yang disebarkan oleh angin ni. Okay, right, mestilah first one, mestilah have white or pale petals. Have white or pale petals. Okay, kalau macam tadi kan, kalau pokok bunga tu macam nak cakap kalau tadi kita tengok untuk animals dengan insect kan, dia punya ciri-ciri bunga colourful petals. Okay, sebab apa dia colourful? Sebab dia nak attract insect. Okay, tapi kalau bunga tu disebarkan oleh angin, okay, disebarkan oleh angin, ciri-ciri bunga tu have white or pale petals.
petals dia pale, pucat. Okay, dia tak macam yang tadi. Dia tak macam yang animals dengan insect tadi. So petals dia adalah pale, pucat. Yang kedua, have a long and furry stigma. Okay, have a long and furry stigma. Stigma dia panjang. Okay, stigma dia panjang dan berbulu. Okay, stigma dia panjang dan berbulu. Have a long and furry stigma. Okay, yang ketiga, have plenty of small, smooth and light pollen grain. Okay, have plenty of small, smooth and light pollen grain. Pollen grain tu mestilah ringan. Okay, pollen grain tu mestilah ringan. Bila ringan barulah boleh dia disebarkan oleh angin. Okay. Dan yang keempat, have a long filament and style. Okay, dia punya filament dengan style dia panjang. Okay, have a long filament and style. Ni contoh dia. Ni contoh grass lah, ni contoh grass. Nampak tak dia punya pokok ni panjang-panjang? Okay, so ni akan disebarkan oleh angin. Dia punya pollen grain akan disebarkan oleh angin. Kamu nampak dia punya filament, have a long filament and style. Dan juga dia ada long and furry stigma. Okay, so untuk untuk wing ni, okay, untuk wing kamu kena ingat pollen grain dia mestilah ringan. Okay, pollen grain dia mestilah ringan. Okay, dan ciri-ciri bunga. Okay, ciri-ciri bunga dia petals dia pucat. Okay, petals dia warna petals dia pucat. Okay, warna petals dia pucat. Yang kedua dia ada long and furry stigma. Okay, long and furry stigma. Yang ketiga dia punya pollen grain adalah ringan. Dan yang keempat, have a long filament and style. Okay, have a long filament and style. Okay, ini adalah 4 ciri untuk wing. Ini adalah 4 ciri untuk bunga yang disebarkan oleh wing. Okay, so example of wind pollinated flowers are corn, grass and paddy. Okay, pokok padi pun dia punya pollen grain disebarkan oleh wind. Kamu nampak pokok padi kan jenis macam panjang-panjang kan? Pokok padi kan macam panjang-panjang kan? So dia disebarkan oleh angin. Okay, boleh untuk wind? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okay, so cikgu nak berbalik kepada pollination tadi sebab cikgu ada benda nak bagi tahu, lupa nak bagi tahu. Okey, untuk self pollination tadi, okey, ingat balik tadi kita ada 2 jenis pollination, self pollination dengan cross pollination. Okey, untuk self pollination ni dia ada disadvantage dia. Di mana okey, kalau self pollination ni berlaku, okey, kalau self pollination ni berlaku, dia akan produce less variations in the seedling. Okay, less variation in the seedling. Ni adalah satu kelemahan untuk self pollination. Sebab apa Sebab okay, macam cikgu cakap tadi kan, pollination ni adalah proses di mana kita nak transfer, kita nak pindahkan pollen grain. Okay, kita nak pindahkan pollen grain from anther. Okay, kita nak pindahkan pollen grain from anther to stigma. Bila dia dah pindahkan kepada stigma, okay, nanti akan berlakunya fertilization. Okay, bila dia dipindahkan kepada stigma, okay, nanti akan berlakunya proses fertilization. So bila dia dah fertilize, nanti akan produce seed. So kalau berlakunya self pollination, okay, so seed yang terbentuk tu kurang variasi. Okay, tidak macam kurang dia punya variasi. Okay, kurang dia punya variasi. Macam contohlah cikgu bagi satu fenomena kan.
Sebab itulah pernah dengar tak orang cakap kan, jangan kahwin, tidak digalakkan kahwin antara sepupu dengan sepupu. Pernah dengar tak? Because the kid will be stupid. Tak adalah stupid. Macam kita tak digalakkan kahwin antara sepupu dengan sepupu. Okay, dia Because won't be that smart. dia bakal yang sama tau, bakal yang sama. Okay, kita tak digalakkan kahwin sebab family sama kan, family yang sama. Sebab less variation. Okay, kurang bervariasi. Nanti contohlah anak yang terhasil tu kurang bervariasi. Maksudnya dia still dalam kelompok yang sama. Faham tak? Okay, dia still akan dalam kelompok yang sama. Okay. So sama juga dalam ni. Dalam pokok yang sama, kalau self pollination tu berlaku, okay, kalau self pollination berlaku, so dia less variation. Okay, seed yang akan terhasil tu less variation. Satu lagi resistance to disease. Resistance to disease in the seedling is low. Okay, resistance to disease in the seedling is low. Macam cikgu cakap tadi, seed yang terhasil tu, okay, dia punya tahap ketahanan tu adalah rendah. Maksud cikgu, dia mudah dapat penyakit. Ingat seed tak ada penyakit ke? Maksudnya nanti seed yang terhasil tu tak sihat lah. Okay, mudah tak sihat. Macam itulah, sebab tu tak digalakkan buat self pollination ni. Okay, dia boleh je nak berlakunya self pollination, tapi dia ada dia punya kelemahan dia. Okay, tapi untuk cross pollination, di mana pollination tu berlaku pada pokok yang berbeza, okay, dia ada advantage dia. Ni ada banyak advantage berbanding self pollination. Di mana kalau kita buat cross pollination ni, dia akan produce more variations. Okay, akan lebih bervariasi lah sebab pokok yang berbeza. Okay, pokok yang berbeza ni contohnya, contohnya lelaki dengan perempuan kan. Keluarga yang berbeza kan, lelaki dengan perempuan keluarga yang berbeza. Tapi spesies dia sama. Dua-dua tu orang. Okay, dua-dua adalah orang. Tapi dia punya family berbeza. Okay, so bila kahwin, so anak yang terhasil lebih bervariasi. Okay, lebih bervariasi. Sama juga macam pokok. Okay, kalau berlakunya cross pollination, so dia punya advantage dia more variations. Okay, more variations. Yang kedua, dia punya resistance. Resistance to disease. Resistance to disease in the seedling is high. Okay, dia punya resistance to disease in the seedling is high. Dia punya tahap ketahanan, untuk elak penyakit tu adalah tinggi. So dia punya seed yang terhasil tu, okay, seed yang terhasil daripada cross pollination, so dia susah nak dapat penyakit. Okay, susah nak dapat penyakit. So ingat kalau untuk self pollination dia punya disadvantage dia less variations dan dia punya tahap ketahanan dia adalah rendah. Okay, tapi untuk cross pollination dia more variations dan dia punya tahap ketahanan dia adalah tinggi. Okay, di mana dia susah dapat penyakit. Okay, boleh faham? Okay? Okey cikgu. Okay, so kalau okay, kita nak main game tau. Right. Okay. So, dekat sini kita ada actually 20 soalan. Okay, 20 soalan tapi kita main 10 soalan je hari ni. Kita main 10 je. Okay, so cikgu akan pilih random. Cikgu akan pilih nama pelajar random.
So kamu akan pilihlah soalan mana yang kamu nak. Kamu akan pilih number mana yang kamu nak. Contoh number 5 ke number 6 ke. Okay. Then dalam number ni akan ada soalan. Okay, let's start. Okay. So, answer pertama. Ke ada yang nak volunteer? Ada nak volunteer ke? Dik? Oh, Dik. Dipika Shri. Ya cikgu. Okay. Dik nak nombor apa, Dik? 4. So, Dik nak nombor 4. Alright, kita tengok soalan ni. Alright. So, soalan dia, pollination can occur between flowers of the different plant of the same species. True or false? Pollination ni boleh berlaku pada pokok yang berbeza tapi spesies yang sama. True or false? False. Kamu yakin false? Pollination can occur between flowers of the different plant of the same species. Pokok yang berbeza tapi spesies yang sama. Boleh ke pollination tu berlaku? True cikgu. True. Okay, tengok jawapan dia. True. So jawapan dia adalah true. Tadi kita dah belajar cross pollination. Ingat lagi tak cross pollination? Dia pokok yang berbeza tapi spesies dia sama. So pollination boleh berlaku. Okay, next. Suva. Cikgu. Suva nak nombor apa? Cikgu, mana cikgu soalan yang senang? Uish. Pilihlah nak nombor apa? 11. No, kan saya cakap kita main 1 sampai 10 je hari ni. Oh, okay, 4. 4. 4 dah jawab. 4 dah jawab dah tadi. 6 cikgu. 6. Alright. Wind pollinated flowers. Wind pollinated flowers usually have what petals? Tadi kita belajar wind pollinated flowers. Dia punya petals tu macam mana? Bright, big and bright, big and dull, small and bright or small and dull. Dia punya petal tu bentuk macam mana? Kalau bunga tu disebarkan oleh wind. Cuba. Hello. A cikgu. Kamu yakin A? Yakin A? C. Oh. D lah. Dapat soalan yang susah. D. Cikgu answer C Dapat. kan? Cikgu answer A, B, C atau D? Answer D. Okay, let's see the answer. D. Jawapan dia adalah D. Yes. Tengok soalan dia. Dia cakap wind pollinated flowers. Bunga tu disebarkan oleh wind. Kan tadi cikgu cakap kalau bunga tu disebarkan, dia punya petals kan warna pale. Dia punya petals kan pale. Pucat. Lupa ke tak faham ni? Dia punya petals pale, pucat sebab dia bukan nak attract. Dia bukan nak attract insect pun sebab dia kan dia disebarkan oleh angin. So dia punya petals small and dull. Dan ni pucat lah. Boleh Suva? Boleh? Boleh cikgu. Okay. Next, siapa nak try? Saya cikgu. Siapa tu? Lailatul ke? Ya. Nak nombor apa?
Nombor 8. 8. I have long and feathery stigma. Kata kunci dia, long and feathery stigma that sticks out of the flower. How am I pollinated? A. By wind. Kamu yakin by wind? Ya, saya yakin. Right. Kita tengok jawapan dia betul. Tahniah. So, by wind. Apa kata kunci dia? Long and feathery stigma. Dia punya stigma tu berbulu. Okey, kalau berbulu, dia mestilah disebarkan oleh angin. Okay, next. Siapa nak try? Saya cikgu. Nishan. Nishan. Nishan nombor berapa Nishan? 7. 7. My flowers are not sweet scented and I do not produce nectar. How am I likely dispersed? Dia punya kata kunci not sweet scented. Not sweet scented and I do not produce nectar. Dia tak produce madu. So macam mana dia disebarkan? Macam mana pollen grain disebarkan? By explosive action. Nishan. Ya cikgu. Cikgu tak ajar penggunaan explosive action Saya guess je lah cikgu. Cikgu ajar tadi guna apa je? Cikgu ajar tadi guna animal and insect ataupun guna wind. Ni apa? Cikgu, win cikgu. Ayo, cikgu tak ajar guna explosive action, Nishan. Apa jawapan dia? C salah. Kalau si salah? So answer A lah. A. Win. Yakin A? Ya. Okay, so jawapan dia betul. Congrats. So dia dispersed by wind. Sebab apa by wind? Sebab dia cakap my flowers are not sweet scented. Tidak berbau wangi lah. Okay, and I do not produce nectar. Dia tak produce madu. Okay, itu ciri bunga dia. Dia tak produce madu dan dia tak bau wangi. So Okey macam mana cikgu. dia disebarkan? Mestilah disebarkan oleh angin. Okey cikgu. Okay. Siapa nak try lagi? Siapa nak try lagi? Syabil? Muna Syabil? Muna Syabil? Diam. Dia dah leave tadi cikgu. Ya ke? Iya. Okay. Alfad nak try ke? Boleh je cikgu. Okay, Alfad nombor apa? 1. Okay. Pollination is the process by which the pollen grain are transferred from the to the mana? Daripada mana ke mana? Pollination ni proses apa? B cikgu. Salah. Salah. C cikgu. Cikgu tak ajar Yes, pun daripada stigma tu filamen. Pollination is the process by which the pollen grain are transferred from The enter to the Enter to stigma. stigma. Okay, jawapan dia enter to stigma. Stigma. Yo, siapa yang stigma tu filamen ni? Pollen grain tu akan dipindahkan daripada enter kepada stigma. Okay, enter to stigma. Tu proses pollination. Okay, last question. Allah Akbar. Last question. Last question siapa nak try? Alia Batrisha. Ya. Alia nak nombor berapa Alia? 8. Nombor 8. Ini kan dah ni ke? Dah lah Alia, nombor 8 dah. Ni semua dah.
Nombor 8 dah? Yang belum. Nombor apa yang belum? Nombor 10. Nombor 3. Tiga. 3. Pollination can occur between flowers of the same plant. Dalam pokok yang sama, dalam pokok yang sama kan ada bunga banyak-banyak. So boleh ke berlaku pollination? Dalam satu pokok yang sama kan ada banyak-banyak bunga. Kan? So boleh ke berlakunya proses pollination? Boleh? True or false? True. True. Yakin? True. So, jawapan dia betul. True. Okay. So dalam satu pokok yang sama boleh berlakunya pollination antara bunga dengan bunga dalam pokok yang sama tu. Okay. So jawapan dia adalah true. Okay. So itu saja yang kita belajar hari ini. Okay. Kamu dah belajar berkaitan pollination. Okay. Pollination tu proses apa kelas? Pendebungaan. Tahulah proses pendebungaan. Dia punya full definition. Transferring matched pollen grains from anther to stigma. Ingat pollination adalah proses transferring matched pollen grain daripada from anther to stigma. Transferring matched pollen grain from anther to stigma. Okay, we have two types of pollination. Self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Okay, dekat between self-pollination dengan cross-pollination, yang mana yang berlaku pada pokok yang sama? Self-pollination. Self-pollination, proses pollination tu berlaku pada pokok yang sama. Cross-pollination, pollination berlaku pada pokok yang berbeza. Okay, bagi tahu cikgu example of pollinating agent. Insect. Insect lagi. Wind. Satu lagi. Wind. Water. Animal. Animals. Animals. So kita ada 3 jenis pollinating agent. Wind, animals dengan insect. Apa fungsi pollinating agent? Apa fungsi pollinating agent? Apa function dia? Kenapa kena ada pollinating agent? Sebab apa? Lu? Kenapa kena ada pollinating agent? To help the transferring process. Yes, dia nak membantu dalam proses pemindahan. Okay, dia nak membantu dalam proses pemindahan pollen grain daripada anther to stigma. Okay, so itu fungsi pollinating agent. Sebab tu kena ada pollinating agent. Okay, dia nak membantu nak pindahkan pollen grain daripada satu pokok ke pokok yang lain. Macam tu. Okay, so faham ke hari ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Walaupun masuk lambat. Cikgu. Okay, so that's it for today. Nanti cikgu akan bagi arahan dalam group Telegram dan juga attendance. Okay? Okay. Alright. So thank you. Cikgu, kerja rumah. Yalah, nanti cikgu bagi dalam group. Oh, okey cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih.